Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, InsyaAllah pagi ini kita akan memulakan pengajian kita dengan lebih dahulu kita membaca salawat kepada Nabi pada hari Jumaat yang mulia ini, dengan kita mulakan bacaan Asma'ullahil Husna sebagaimana biasa kita buat pada setiap kali kita berkuliah melalui kitab Barakatil Makkiyah fi Salawatin Nabawiyah. Mudah-mudahan kita diberi keberkatan oleh Allah dengan berselawat kepada junjungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas pada itu kita akan baca pula kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati Allamil Ghuyub di dalam bab As-Sam'iyat, berita-berita yang diberitahu kepada kita oleh Allah dan Rasul yang akan kita menghadapinya setelah kita mati insya-Allah alam akhirat. Ini kitab dia merah ni. Kitab ni bahasa Arab, tak ada orang terjemah lagi bahasa Melayu. Tapi saya duk fikir elok kalau saya terjemah dalam bahasa Melayu hak Arab tu, sebab kalau kita baca hak Arab ni mungkin saya seorang aja faham, sebab kita bukan orang Arab, kita orang Melayu. Jadi saya terjemah dan saya cuba edarkan benda itu kepada tuan-tuan puan-puan sekalian, iaitu ada lebih kurang 5 muka surat yang saya minta menantu saya Ustazah Nazirah supaya dia type. Dia pandai type dia Ustazah ni, saya minta dia type dan kita cuba edarkan pengajian itu sat lagi kita akan baca. Dulu saya duk baca yang Arab ni saja. Saya duk baca, saya bermakna lebih. Bila kita baca yang hak kita terjemah daripada Arab tu pi ke Melayu, yang kita bekalkan kepada tuan-tuan puan-puan semua pada pagi ini insya-Allah. Jadi setiap kali saya datang, saya akan cuba terjemah kitab ini
4, 5, 6 muka surat dulu untuk kita jadikan bacaan. Apa yang disebut dalam kitab kulit merah tu kita dapat faham dalam pengajian kita, insya-Allah. Kalau lama kita mengaji pun kita ambil masa 1 jam lebih sikit ya. Nah, ya. Baik, selawat kita hari ni berapa ustaz kat mana ni? Buka yang ke berapa? Nah, habaq dah. 41. Ya. 41. Ni. Dia muka surat 41 malah. Ya. Kita ambil selawat 41. Sekali kita baca 30 selawat setiap hari. Baik. Kita baca asma Allah dulu. Ada kitab boleh baca, tak ada kitab tak boleh selawat pun. Itu kita nak kalau boleh semua ada kitab. Fadilatnya sangat besar, pahalanya sangat besar, insya-Allah, lebih-lebih lagi pagi Jumaat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Baca. Jalla jalaluh. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'min. Jalla Jalaluh. Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Jalla Jalaluh. الخالق البارئ المصور جل جلاله الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم جل جلاله القابض الباسط الخافض الرافع جل جلاله المعز المذل السميع البصير جل جلاله الحكم العدل اللطيف الخبير جل جلاله الحليم العظيم الغفور الشكور جل جلاله العلي الكبير الحفيظ المقيت جل جلاله الحسيب الجليل الكريم الرقيب جل جلاله المجيب الواسع الحكيم الودود جل جلاله المجيد الباعث الشهيد الوكيل القوي المتين المجيد الباعث الشهيد جل جلاله الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد
المحيي المبدئ المعيد جل جلاله المحيي المميت الحي القيوم جل جلاله الواجد الماجد الواحد الأحد جل جلاله الصمد القادر المقتدر جل جلاله المقدم المؤخر الأول الآخر جل جلاله الظاهر الباطن الوالي المتعالي جل جلاله البر التواب المنتقم جل جلاله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام جل جلاله المقسط الجامع الغني المغني جل جلاله المانع الضار النافع النور جل جلاله الهادي البديع الباقي جل جلاله الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Alhamdulillah, dah kita baca Asma'ullahul Husna. InsyaAllah kita ikuri pula dengan membaca salawat kepada Nabi daripada salawat yang ke-41 insyaAllah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-ahyadi سيدنا الأحيد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأخشى لله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الآخذ بالحجزات سيدنا الآخذ بالحجزات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا آخر آية صلى الله عليه
وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أذن خير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أرجح الناس عقلا أرجح الناس عقلا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أرحم الناس بالعباد أرحم الناس بالعباد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأزهر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أشجع الناس صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأصدق في الله سيدنا الأصدق في الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أطيب الناس ريحا أطيب الناس ريحا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأعز صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأعلم بالله سيدنا الأعلم بالله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أكثر الأنبياء تبعا
أكثر الأنبياء تبعا صلى الله عليهم وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أكرم الناس صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. Nak ulang balik ayat 55. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina aktsaril anbiya'i tab'a sallallahu alaihim wa ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Ambil balik 58. Allahumma salli wa sallim على سيدنا أكرم الأولين والآخرين على الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أكرم ولد آدم أكرم ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا إمام الخير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا إمام المرسلين إمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أبي الطاهر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أبي الطيب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا إمام الرحمة صلى الله عليه
وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا إمام النبيين صلى الله عليهم وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الإمام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا إمام الرسل صلى الله عليهم وعلى آله وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الآمر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الآمن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah tuan-tuan, kita baca daripada 41 sampai 70, iaitu sebanyak 30 salawat kepada Nabi yang kita baca ramai-ramai pada pagi Jumaat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita keberkatan dengan kita berselawat kepada daminya junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mari kita baca pula kertas edaran kita itu, yang mana kita terjemah daripada kitab ini, yang mana menyatakan dalam kitab ini tentang apa-apa yang telah diberitahu kepada kita oleh Allah di dalam Qur'annya dan oleh Nabi Muhammad dalam sunnahnya mengenai perkara-perkara yang kita tidak sampai berfikir dengan akal fikiran kita, melainkan ianya datang perkhabaran daripada Allah dan Rasul. Namanya perkara-perkara itu namanya sam'iyat. Sam'iyat. Awak habis dah? Ada lagi ambil satu ke apa? Tak ada lah. Ada satu saja, tak lebih.
dulu. Dah dulu. Dulu lagi. Satu dia, satu dia ni. Ha? Satu dia. Dulu ni. Satu ya. Satu dia boleh faham lah. Nanti dia buat pilih. Dia buat pilih. Ha, nah. Habis dah. Baik, tuan-tuan. Mari kita baca dulu hak atas hak Arab sikit. Dalam kitab ni di muka surat 50. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu anna 'ala al-'ibadi min waqti at-taklifi anna 'ala al-'ibadi min waqti at-taklifi. Ambil daripada kitab ni dari safhah mana muka surat 50 akhir safhah di bawah sekali, yang akhir sekali. Adalah dalam kitab ni di akhir safhah muka surat 50 bawah ada ditulis wa mimma yajibu i'tiqaduhu tu. Terjemahannya daripada kitab Arab. Mari kita dengar apa yang kita patut tahu. Di antara perkara-perkara yang wajib dipercayai oleh semua hamba-hamba Allah. Apa dia mula? Apa dia yang wajib kita percayai? Bermula dari ianya menjadi seorang mukallaf. Apabila seorang manusia tu dia mula-mula start jadi mukallaf. Mukallaf ni makna orang yang berakal baligh. Itu mukallaf. Umur dia cukup 15 tahun qamariyah. Kalau dia orang perempuan, bermula daripada dia mula haid, walaupun umur dia baru 12 tahun, itu start dah umur mukallaf. Bagi orang laki-laki, daripada dia umur 15 tahun ataupun dia bermimpi keluar air mani, dari situ dia mula mukallaf. Kalau itu semua tak ada, haid tak ada, mimpi pun tak, tunggu 15 tahun mengikut kiraan bulan. Yang kedua, dia berakal, waras. Tapi kalau dia gila, tak ada akal, bodoh, bangang, tak mukallaf walaupun umur 70. Itu mukallaf. Umur cukup dan berakal. Al-baligh al-aqil, itu mana mukallaf. Baik. Bermula daripada ia menjadi seorang mukallaf, hamba Allah ni disediakan oleh Allah malaikat yang ditugaskan menulis segala amalan-amalan dan perkataan mereka. Allah bagi kepada mukallaf ni, Allah sediakan malaikat tulis amalan-amalan mereka. Kiraman katibin. Tulis semua apa yang dia cakap,
apa yang dia buat. Semua tulis, walaupun pada perkara-perkara harus. Dia cakap benda harus saja. Tulis semua. Tu dia buat rakaman semua tulisan. Walaupun dia cakap benda harus, bukan benda wajib, bukan benda sunat, bukan benda makruh, bukan benda haram. Kalau hak wajib, makruh, haram tu lebih lagi lah ditulis. Ni hak harus pun dia tulis juga. Dia tanya anak dia, hari ni nak makan apa, mak nak masak? Tulis juga. Padahal benda tu harus je. Tulis. Dan ni ratapan ketika sakit. Ketika dia sakit, dia duduk meratap, duduk meratih, orang Kedah kata. Aduh, sakitnya kepala ni, awak sakit sangat ni. Semua dia tulis. Ratapan ketika sakit pun malaikat tu tulis. Dan juga amalan-amalan hati, hak kita ingat duduk dalam hati kita tu, semua dia tulis. Hebatnya. Itu sejak daripada kita mukallaf. Tulis malaikat. Hak baik dia tulis, hak jahat dia tulis. Itu satu benar lah. Kita kena faham, kena percaya bahawa setiap orang ada malaikat yang dibekalkan oleh Allah menulis, mencatat semua apa yang dia buat, apa yang dia kata, walaupun dia cakap itu benda yang harus ataupun yang dia ingat dalam hati dia, semua ditulis. Sehingga ratapan ketika sakit pun tulis. Lebih-lebih lagi kalau dia meratap tu benda-benda yang berdosa, cakap dia sakit tapi duk meratap benda berdosa. Dia sakit kepala, ngak haram jadah semua. Tak berhenti. Hak tu kena tulis. Pasal dia haram jadah ke Allah. Kemarin dulu baru lega, hari ni sakit pula, babi tunggu. Hak tu kena tulis. Hak dia tak merapu pun kena tulis. Itu disebut dalam kitab Kelip Merah kita ni. Allah jadikan kepada mereka malaikat hafazah. Itu makna hak duk kerja tulis hak kita tu namanya malaikat hafazah. Allah jadikan kepada mereka, kepada malaikat hafazah tu, apa dia malaikat hafazah? Malaikat yang ditugaskan menulis amalan tu, Allah jadikan apa? Tanda dan alamat yang boleh mereka bezakan antara yang baik dan yang jahat. Malaikat tu tahu. Dia ingat hak baik ke, dia ingat hak jahat. Dia cakap hak baik ke, dia cakap hak jahat. Hak tu tak apalah. Dia dengar. Hak ingat tu. Hak duk lintas hati tu, baik ke jahat. Malaikat tu tahu. Allah jadikan tanda untuk mereka. Kalau kita ingat benda baik, ada tanda dia. Kalau kita ingat benda jahat, ada tanda dia. Apa dia tanda? Iaitu bau busuk sekiranya yang berlaku itu perkara-perkara jahat. Kalau benda-benda dia buat benda jahat ke, dia ingat benda jahat ke, dia cakap benda jahat ke, malaikat hafazah ni bau busuk benda tu. Dia tahu dah, ni jahat punya cakap, ini jahat punya ingat. Itu disebut dalam kitab kita. Pernah ditanya kepada Sufyan, Sayyidina Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri ni seorang ulama besar di kalangan tabi'in. Ulama tabi'in ada dua orang yang nama Sufyan. Satu Sufyan As-Sauri ni, satu lagi Sufyan Ibn Uyainah. Dua-dua ni ulama besar.
namanya Sufyan. Hak ni Sufyan Tsauri. Pernah ditanya kepada Sayyidina Sufyan Tsauri, bagaimanakah malaikat hafazah mengetahui seseorang hamba itu bercita-cita hendak membuat kebaikan atau kejahatan? Orang tanya dia, Tok Guru, kalau seorang tu dia ingat nak buat baik ataupun dia ingat nak buat jahat, kok mana malaikat hafazah tahu kata dia ni ingat baik ataupun dia ni ingat jahat? Tanya kepada ulama Sufyan Tsauri. Sayyidina Sufyan Tsauri menjawab, apabila seorang itu bercita-cita hendak membuat kebaikan, para malaikat hafazah akan dapat bauan kasturi. Dia berbau lagu kasturi. Kasturi ni satu jenis ayak wangi, iaitu bauan wangi. Kasturi ni tuan-tuan, satu jenis bauan yang cukup mahal harganya, cukup hebat baunya, nama kasturi. Dia bukan pokok, dia adalah daripada buatan campuran daripada satu jenis darah dari kijang padang pasir. Kijang di padang pasir tu ada satu jenis kijang, dia ada darah beku dia, di pusat dia, bawah perut dia. Wangi. Kalaulah dia berasa benda tu dah ni, dia berasa gatal, dia berasa dia pergi gonyuh di atas batu padang pasir, akhirnya darah beku tu akan lurus itu, orang pergi ambil balik buat ayak wangi, bau tak sangar, wangi. Ini kasturi. Walaupun dia daripada darah kijang, kijang bukan semua kijang, ada jenis-jenis kijang sahaja, tetapi dia hukumnya tidak najis, walaupun daripada darah kijang. Itu nama kasturi. Jadi malaikat ni apabila seorang tu ingat nak buat benda baik, dia berbau macam kasturi tu, bau wangi aja. Para malaikat hafazah akan dapat bauan kasturi, bauan wangi. Dan sebaliknya, jika ia bercita-cita hendak melakukan kejahatan, mereka, para malaikat hafazah, akan mendapati bau busuk. Dia berasa bau busuk, tahulah dia ni ada ingat nak buat jahat. Dalam kitab ni Ustaz ada tulis bawah tu. Faqad su'ila Sufyan kaifa ta'lamul malaikah anna al-'abda hamma bihasanatin aw sayyi'atin, faqala idza hamma bihasanatin wajadu rihal miski wa idza hamma bisayyi'atin wajadu rihal natni. Natni itu makna bau busuk. Wal aslu fi dhalika qawluhu ta'ala, ni dalil. Mana dalil kata ada malaikat yang duk tulis segala apa yang kita ingat, apa yang kita buat tu, dalil mana? Dia sebut dalil mengenai hal ini ialah firman Allah dalam suratul Infitar ayat 10 sampai 12. Allah berfirman, wa inna alaikum lahafizin, ayat 10, kiraman katibin, ayat 11, ya'lamuna ma taf'alun. 10, 11, 12 ayat dalam suratul Infitar. Yang bermaksud ayat ni, dan sesungguhnya bagi kamu semua ada malaikat-malaikat yang mulia
mereka akan menulis segala amalan-amalan kamu dan mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Dia tahu semua. Itu ayat Quran. Dan perkara ini juga ada dinyatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia merupakan satu perkara i'tiqad yang wajib dipercayai. Wajib kita percayai yang malaikat hafazah ni ada duk menulis amalan hamba-hamba yang mukallaf. Sebab dia disebut oleh Allah dan dia juga disebut oleh Nabi. Wajiblah percaya. Tu dia kata merupakan satu perkara i'tiqad yang wajib dipercayai. Yang mana para ulama telah bersepakat, makna setelah ijma' sepakat seia dan sekata. Ulama kata apa? Mengenainya. Ulama sudah sepakat benda ini wajib dipercayai. Maka oleh hal demikian, kalau siapa-siapa tak percaya apa yang disebut oleh Allah, apa yang disebut oleh Nabi, apa yang sudah diijma' oleh para ulama, maka oleh hal demikian wajiblah kita mempercayainya. Dan sesiapa yang tidak mempercayainya atau ragu-ragu mengenainya, maka ia adalah seorang yang kafir. Allahuakbar. Sebab dia tak percaya apa yang Allah sebut, dia tak percaya apa yang Nabi sebut, dia tak percaya perkara yang sudah menjadi ijma' para ulama, hukumnya kafir. Itu lepas tu dia sambung pada paragraf lain di bawah dalam kitab kulit merah ni. Sambung apa? Ikut saya baca Arab. Walikulli abdin, tak mau ikut dah. Walikulli abdin malakani, ahaduhuma yaktubul hasanat wal akharu yaktubus sayyi'at. Bagi tiap-tiap seorang hamba ada dua orang malaikat. Dua orang. Saya ada dua orang, puan-puan, tuan-tuan, semua dua orang. Bayangkan orang banyak mana atas muka dunia ni, berapa puluh ribu juta. Kalau seorang orang ada dua orang malaikat, malaikat ada berapa ratus ribu juta. Sebab itu para malaikat Allah ni tak terkira punya banyak. Kita kata orang banyak, mereka banyak lagi. Bagi tiap-tiap seorang hamba ada dua orang malaikat. Mujuk kita tak nampak dia. Kalau kita nampak, nak bawa mutu pun tak boleh. Tapi Allah tak bagi nampak. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Mereka ni tak laki-laki, tak perempuan, darai pun tak. Dan mereka ni tak makan, tak minum, menikah lagi tak. Nak nikah apa, tak ada laki-laki, tak perempuan. Dia kata, awak malaikat ni darai ke? Tak. Laki-laki pun tak, perempuan tak kahwin. Allah. Mereka ni hidup sampai hari akhirat. Apabila Allah tiup sangkakala, kat mati, tinggal malaikat Israfil yang tak mati. Bagi tiap-tiap seorang hamba ada dua orang malaikat. Seorang daripada mereka menulis kebaikan dan seorang lagi menulis kejahatan.
Yang pertama namanya raqib, ketua kepada yang kedua namanya atid. Dua orang tu, seorang nama raqib, seorang nama atid. Hak mana ketua? Hak ketua, hak raqib tu ketua. Hak atid ni dia punya orang ni lah. Yang pertama raqib, ketua kepada yang kedua atid. Dia tidak, ni raqib tu, yang pertama tu, dia tu makna dia tu makna raqib. Raqib itu dia yang pertama tu tidak membenarkan yang kedua atid menulis sebarang kejahatan, melainkan setelah berlalu beberapa tempoh masa. Apabila kita buat kejahatan, atid nak tulis, tapi malaikat raqib hak ketua kata jangan tulis lagi, nanti dulu. Tapi kalau kita buat kebajikan, lepas buat tu tulis terus, dia tulis terus sebab dia ketua. Tapi apabila kita buat kejahatan, asisten dia tu, hak orang bawah dia nak tulis, atid nak tulis, dia kata jangan tulis lagi, nanti dulu, biar dulu. Melainkan setelah berlalu beberapa tempoh masa tanpa ada sebarang taubat dari pelakunya. Kalau orang hak buat jahat tu tak taubat, baru tulis. Lepas dia buat, tunggu dulu kod dia bertaubat, kod dia astaghfirullahalazim. Pakai hapuslah dosa tu, tak tulis. Kalau berlalu berapa tempoh dia tak taubat juga, baru tulis. Setelah berlalu beberapa tempoh masa tanpa ada sebarang taubat dari pelakunya, atau sebarang amalan yang boleh menghapuskan, mengkafarahkan dosa kejahatan itu. Kalau dia buat jahat, tiba-tiba dia buat amalan lain, dia pergi sedekah duit ke, maka sedekah dia itu menghapuskan kejahatan yang dia buat. Sebab amalan kebajikan akan menghapuskan amalan perbuatan kejahatan. Allah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Amalan kebaikan menghapuskan amalan kejahatan. Sebab itu apabila seorang buat jahat, malaikat raqib kata kat kawan dia, jangan tulis lagi, tunggu dulu Ustaz, tengok kod dia ada bertaubat ke, beristighfar ke, ataupun kod dia ada buat amal kebajikan lain, dia selawat kat Nabi ke apa, kejahatan dia akan terhapus. Atau sebarang amalan yang boleh mengkafarahkan dosa kejahatan itu, sekiranya ia yang buat jahat tu beristighfar, memohon ampun di dalam masa itu, dalam masa tempoh yang diberi itu, saat tu, maka malaikat yang menulis kebaikan tu, raqib jadi ketua tu, akan menulis untuknya satu pahala. Pasal apa? Dia sudah istighfar dosa dia, dia sudah buat amalan yang boleh menghapuskan dosa dia, maka dia dapat pahala. Apabila dia dapat pahala, malaikat raqib akan tulis pahala dia tu. Tetapi sebaliknya, jika tidak ada sebarang istighfar darinya atau amalan-amalan yang boleh menghapuskan dosa, maka ia, malaikat raqib, hak ketua, hak nombor satu tadi ni, akan berkata kepada kawannya atid. Dia kata apa? Duk tunggu, istighfar pun tak ada, amalan pun tak buat. Maka raqib kata ke atid, tulislah kejahatan itu. Tulis. Supaya Allah memberi kita rehat daripadanya. Kita duk tunggu lama dah dia tak istighfar, tulis cepat supaya kita dapat rehat, kata malaikat raqib kepada atid. Ni ada ustaz, ni ada ni.
ولكل عبد ملكان أحدهما يكتب السيئات والحسنات والآخر يكتب السيئات والأول أمير على الثاني لا يمكنه من كتب السيئة إلا بمضي ساعات من غير توبة أو غيرها من المكفرات. هذا tu. فإذا استغفر في أثنائها كتبها كاتب الحسنات رقيب حسنة واحدة وإن لم يحصل استغفار ولا غيره قال كاتب الحسنات رقيب kata اكتب أراحنا الله عنه. Tulis kejahatan tu sebab dia istighfar pun tak, amalan apa pun dia tak buat. Tulis dia buat jahat biar kita dapat rehat. Baik, itu satu penjelasan yang kita rasa jelas. Baik, nak Allah nak buat jahat pun tak bagi tulis lagi, tunggu dulu kot dia istighfar. Tapi kalau buat baik tak tunggu dah, buat baik terus tulis. Buat jahat tunggu dulu Ustaz, jangan tulis lagi. Kalau kita buat baik, satu kebajikan Allah tulis 10, suruh tulis 10, bagi ganjaran 10. Kalau kita buat jahat, tulis satu ya kejahatan. Kalau kita minta ampun, istighfar daripada kejahatan tu, tulis pula pahala satu. Baik tak baik Allah. Itu Rahmanur Rahim. Baik, malaikat dua-dua raqib atid ni duduk di mana? Di lagu mana? Dia sebut kedua-dua malaikat ini, raqib dan atid, tidak akan berpisah daripada hamba itu sepanjang hayatnya, tak pisah. Duduk dengan kita banyak hayat. Kecuali ketika ia hamba itu masuk ke tandas, tempat-tempat najis, nak masuk berak, dia pisah, dia tak masuk sama dalam jamban. Ni malaikat dua-dua ni. Ketika ia masuk ke tandas, kecuali ketika masuk ke tandas dia baru pisah, atau ketika berlakunya persetubuhan jima suami isteri, malaikat ni pisah. Dia tak duduk sekali. Dua keadaan ni. Masuk jamban, tempat-tempat najis, tempat-tempat kotor, dia tak masuk. Ketika suami isteri bersetubuh pun dia tak sertai. Oleh kerana itulah dituntut kepada kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika hendak masuk ke tandas. Nak masuk tandas kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pasal malaikat tinggal kita a'udzubillah lah masuk. Dan dituntut pula membaca bismillah ketika hendak memulakan persetubuhan. Dia tak dan bismillah dah. Nak masuk tandas a'udzubillah, nak mula persetubuhan bismillah. Pasal malaikat dah berpisah dengan kita. Baik, itu dia tak akan berpisah kecuali dua keadaan ni. Apabila seorang hamba mukmin meninggal dunia, dia duduk, kawan tu mati. Kedua-dua malaikat ini, raqib dan atid, akan duduk di atas kuburnya. Duduk kubur. Mereka memohon ampun untuk hamba yang mukmin itu ini sehingga ke hari kiamat. Allah, baiknya lah. Lepas tak mati, dah orang dia kerja tak ada lah kawan tu mati, dia duduk di kubur lah. Dia minta ampun kepada kita. Allah, bahagianya orang mukmin yang mati.
Sebaliknya, jika mati seorang hamba yang kafir, kedua malaikat ni akan duduk di atas kuburnya sambil melaknat, mengutuk ke atas hamba yang kafir itu sehingga ke hari kiamat. Ada kutuk. Orang mukmin dia tolong minta ampun sampai hari kiamat, orang kafir dia kutuk sampai hari kiamat. Baik. Timbul satu kemuskilan. Dia nak tolong jawab. Mai baca ni. Fa in qulta qad alimna anna Allah Ta'ala ghaniyun an zalika. Timbul satu kemuskilan. Kalau kamu katalah, Tok Syekh ni, pengarang ni kata, kalau kamu buat satu persoalan, kata, apa perlunya lagi malaikat ni nak tulis buat apa? Allah dia tahu semua apa yang kita buat. Perlu apa ada tulis lagi? Tak perlu dah. Apa perlu malaikat nak tulis? Sebab Allah tak perlu itu semua. Kalau kamu kata lagu tu, aku nak jawab. Dia kata. Fa in qulta qad alimna anna Allah Ta'ala ghaniyun an dhalik. Maknanya, kalaulah kamu berkata, kita sudah faham dan yakin bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu kepada ini semua. Tak perlu tulis-tulis ni, kerana ia mengetahui segala-galanya. Kalaulah kamu kata lagu tu, aku, kata pengarang ni, pengarang kata, aku berkata, aku nak jawab. Aku berkata sebagai menjawab persoalan ini. Apa dia nak kata? Faedah yang akan didapati dari proses menulis amalan-amalan baik dan jahat itu ada dua. Proses kita Allah suruh malaikat tulis raqib atid ni ada dua faedah. Tu yang Allah suruh. Bukan pasal Allah tak tahu, Allah memang tahu dah. Dia kerana ada faedah lain, ada tujuan lain. Tu yang Allah suruh malaikat tu tulis. Yang pertama, faedah di dunia ini. فإن قلت قد علمنا أن الله غني عن ذلك قلت فائدة الكتابة أمران أحدهما دنيوي فائدة di dunia وهو الانكفاف عن المعاصي في دار الدنيا لأنهم إذا علموا أن ملائكة تحفظ عليهم أفعالهم ويكتبونها انزجروا عن المعاصي. Itu bahasa Arab. Dia tulis ini, yang pertama faedah di dunia ini, iaitu terkawal, tertegah dari melakukan maksiat di dunia ini. Itu faedah yang pertama. Terkawal dan tertegah dari melakukan maksiat. Pasal apa? Kerana mana-mana hamba yang mengetahui bahawa segala amalan-amalannya baik atau jahat akan ditulis oleh malaikat hafazah raqib atid, maka sudah tentu ia tidak akan melakukan kejahatan maksiat. Itu faedah dunia. Dia tak akan buat maksiat sebab dia tahu kalau dia buat malaikat akan tulis kejahatan dia. Itu yang dia tak buat. Faedah dunia yang itu boleh menghalang seorang itu dari melakukan kejahatan sebab dia tahu bahawa kejahatan yang dia buat malaikat akan tulis. Itu faedah dunia. Satu. Pada dunia dia terhalang daripada buat maksiat. Dia buat juga tu, dia bebas ikut sukalah. Tapi kalau orang tu siuman, dia tahu aku kalau buat ni malaikat tulis, Allah, malunya aku. Dia tak akan buat. Itu faedah dunia. Adapun yang kedua, faedah di akhirat nanti. Apa faedah tulisan ni, proses tulis ni di akhirat? Iaitu
catatan ini akan menjadi bukti yang nyata dan jelas ke atas mereka apabila mereka mengingkari perbuatan maksiat mereka dengan berkata, sampai di akhirat dia ingkar maksiat dia, dia akan kata apa? Kami tak melakukan perbuatan maksiat tu di akhirat tu. Dia ingkar. Maka Allah suruh malaikat tunjuk hak dia buat ni, hak dia tulis sebagai bukti di akhirat kelak atas penafian mereka. Depa nafi, depa tak buat tu lah, tak buat ni lah. Tapi kalau ada catatan depa tak boleh nafi sebab ini bukti. Ni tengok ni hari Jumaat 10 hari bulan Muharram ni hang curi duit orang ni tu ada. Itu faedah di akhirat sebagai bukti dan sebagai alasan kepada keingkaran mereka. Adapun yang kedua faedah di akhirat nanti, yaitu catatan ini akan menjadi bukti yang nyata dan jelas ke atas mereka apabila mereka mengingkari perbuatan maksiat mereka dengan berkata, kami tidak melakukan perbuatan maksiat tu. Akhirnya malaikat akan bawa catatan itu sebagai bukti. Itu satu perkara wajib kita percaya sebab dia datang perkhabaran daripada Allah Rasul bahawa setiap orang mukallaf, lelaki perempuan, ada 2 orang malaikat hafazah yang jaga. Seorang nama Raqib, seorang Atid. Dicerita jelas tak saat ni. Habislah bab tu. Lagu mana? Puan-puan, tuan-tuan, mengaji lagu ni bagus ke lagu haduk ngaji dah ke bagus? Abang kalau teruk ni saya duk kena terjemah, dia minta orang tolong type, pergi photostat lagi. Ni photostat berapa ni? 100. Satu ni duk ada 5 lai 100 lai ni. 500 lai kita edak. Tapi saya rasa ini berfaedah, balik simpan lah ni. Sebab hak ni kita terjemah. Sikit lagi siap terjemah sebab kita buat buku kita jual. Sebab hak ni tak ada orang terjemah lagi. Menantu saya pun dia kata tak apa, baba tulis mai dia nak tolong type. Dia dapat pahala juga sikit. Habis bab malaikat Raqib Atid habis. Ni nak mai pula bicara malaikat Munkar Nakir. Amai kita baca. Kau nak tahu, baca sekali lagi. Masa lebih banyak dah. Baca habislah sikit, ada 2 lai lagi. Aku nak main pula sebulan lagi, tak tahu boleh main ke tak boleh main. Ni laut kering ke apa pula. Tak boleh main pula. Mari kita baca dulu. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu su'alu munkarin wa nakirin fil qabri. Dan di antara perkara-perkara yang wajib dipercayainya ialah soal mungkar dan nakir kepada seorang yang mati. Soal ni di mana? Di dalam kuburnya. Seorang tu mati masuk kubur baru soal. Masa duduk atas rumah, duduk hospital tak lagi. Ini akan berlaku setelah selesai proses pengkebumian dan setelah kawan rakan dan orang-orang ramai pulang balik daripada kubur, tinggal dia seorang-seorang,
Allah akan kembalikan roh kepada si mati dengan sempurna. Roh masuk balik. Tapi bukan masuk semualah, masuk sekadar boleh jawab soalan, boleh dengar soalan saja. Allah akan kembalikan roh kepada si mati dengan sempurna, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Al-Jalal As-Suyuti. Dia sebut dalam syair Arab dia, wa kulluhu yahya ladal jumhuri la juzuhu li zahiril ma'thuri. Artinya syair tu, keseluruhan tubuh si mati akan hidup semula, kata Imam Suyuti, mengikut pendapat kebanyakan ulama, bukan sebahagian daripadanya. Mana semua tubuh tu hidup semula, bukan sebahagian tubuh saja daripada tubuh. Ini berdalilkan kepada dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala mengembalikan kepadanya akan perasaannya. Perasaan dia tu, dia rasa. Kalau dia sakit, kalau dia luka, dia akan rasa luka tu sakit. Perasaan tu dikembalikan, akal fikirannya dikembalikan, ilmu pengetahuannya dikembalikan, yang membolehkan ia memahami soalan mungkar nakir dan menjawabnya ketika mereka berdua menyoalnya. Buat balik semula roh tu untuk nak jawab soalan, faham soalan. Rawa Syaikhan an Anas radhiyallahu anhuma, dia bawa mai hadis Bukhari Muslim sahih. Ada Nabi sabda cerita bab ni, bab orang mati kena soal ni. Al-Bukhari dan Muslim ada meriwayatkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang ia dengar terus menerus daripada Nabi, marfu'an tu, dengar terus menerus. Apa yang Nabi sabda? Sesungguhnya seorang hamba yang mati, apabila diletak ke dalam kuburnya dan setelah semua sahabat-sahabatnya pulang, maka akan datanglah kepadanya dua orang malaikat bernama Munkar dan Nakir, dan terus mengangkatnya duduk, angkat bagi dia duduk. Lalu keduanya bertanya, malaikat Munkar Nakir tanya dia, apakah yang kamu telah kata tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tanya hak tu dulu. Tanya Nabi Muhammad tu, hang kata apa Muhammad ni? Tanya dia. Jikalau ia yang menjawab soalan itu ialah orang yang beriman, kalau hak kena tanya tu orang beriman, orang mukmin, ia berkata, aku naik saksi bahawa dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, pesuruhnya. Dia jawab begitu. Malaikat tanya, nak kata apa tentang Muhammad? Dia kata, aku naik saksi dia adalah hamba Allah, pesuruh Allah. Itu orang mukmin jawab. Apabila dia jawab begitu, malaikat kata kat dia, maka setelah itu dikatakan kepada orang beriman itu, lihatlah, pandanglah kepada tempat kamu dalam neraka. Allah tunjuk tempat dalam neraka kat dia. Duduk dalam kubur tu, tapi boleh tengok tempat dia ada dah dalam neraka. Neraka ada dah. Tempat-tempat ada lah dalam neraka. Tengok tu tempat hang duduk dalam neraka. Malaikat kata kat dia, lihatlah, pandanglah kepada tempat kamu dalam neraka. Ianya tempat tu sudah ditukar oleh Allah kepada kamu dengan tempat dalam syurga. Gantilah. Pasal apa? Hang jawab lulus.
Hang jawab kata, aku nak saksi bahawa dia adalah pesuruh Allah dan hamba Allah. Cuba tengok. Tempat hang dalam neraka tu, Allah dah tukar dengan tempat dalam syurga dah kat hang. Dia nampak. Lepas kata, nampak ke duduk dalam kubur duduk dunia ni orang duduk tawaf Mekah pun kita nampak duduk pada Langkawi ni. Duduk pelik apa? Tu manusia buat. TV tu ni Allah yang cipta. Tak ada pelik satu boleh tunjuk neraka kat dia. Lihatlah, pandanglah kepada tempat kamu dalam neraka. Ianya sudah ditukar oleh Allah kepada kamu dengan tempat dalam syurga. Maka hamba itu pun melihat dan memerhati kepada kedua-dua tempatnya itu dalam neraka dan dalam syurga. Tu kalau orang mukmin. Tapi kalau hak mampu itu puak kafir munafik. Adapun orang kafir atau munafik, apabila ditanya, hang nak kata apa tentang Nabi Muhammad ni? Malaikat tanya dia. Hak mukmin tadi dia kata aku nak saksi kan. Kalau munafik dan kafir dia jawab apa? Maka mereka menjawab, hak kafir munafik ni, aku tak tahu. Aku kata seperti mana manusia lain-lain berkata. Aku kata macam orang kata lah, tapi aku sebenarnya aku tak tahu. Kenal pun tak Muhammad tu. Maka malaikat tu berkata, malaikat kata kat dia apa? Engkau memang tak tahu apa. Maka malaikat memukulnya dengan tungkat daripada besi dengan satu pukulan. Bagi dengan mertun besi ke kepala dia. Dia akan bertempik dengan tempikan yang didengari oleh semua makhluk yang ada di sekelilingnya. Semua makhluk yang ada tentu dengar dia bertempik kerana sakit, kena katuk dengan besi itu. Melainkan tak dengar jin manusia. Kita yang tak dengar. Lain makhluk lain semua dengar. Itu disebut dalam kitab Sahih Bukhari, hadis yang ke-1273. Itu satu riwayat Bukhari. Dan dari riwayat Abi Daud, maka kedua malaikat Munkar Nakir berkata, ini riwayat lain ada sebut juga, kepadanya, kepada si mati, siapa Tuhanmu? Tanya Tuhanmu siapa, dan apa agamamu, dan sesiapa lelaki yang diutuskan kepada kamu? Maka berkata orang mukmin, Tuhanku adalah Allah dan agamaku adalah Islam, dan lelaki yang diutus itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila ditanya kepada orang kafir soalan-soalan yang sama, dia berkata, orang kafir jawab, aku tak tahu, diulang sebanyak 3 kali. Aku tak tahu, aku tak tahu, aku tak tahu. Itu hak kafir jawab. Habislah dekat itulah tuan-tuan soalan kubur Munkar Nakir yang dijelaskan kepada kita oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari riwayat Bukhari Muslim ataupun riwayat Abu Daud. Itulah ilmu kita hari ini. Ilmu kita hari ini kita belajar dua. Satu, belajar tentang malaikat hafazah, Raqib Atid. Yang kedua kita belajar tentang malaikat Munkar Nakir. Kita akan sambung lagi insya-Allah pada kuliah kita yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wajidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Pada kuliah-kuliah akan datang ni, kalau tuan-tuan rasa nak beri sedikit sumbangan lah untuk kita photostat buat ni, bubuh dalam bekas derma tu lah.
Kita akan ambil daripada situ, kita akan buat hak ni. Kita akan buat hak ni dan kita akan photostat yang ini. Rakan macam dulu kan. Orang dulu tak rakan macam dulu. Kalau jadi stop. Bila tak